Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Inna rajulaini mimman dakhala an-nar ishtadda siyahuhuma faqala ar-rabb 'azza wa jalla akhrijuhuma falamma ukhrija qala lahumā li ayyi shay'in ishtadda siyahukuma qala fa'alna dhalik litarhamana qal inna rahmati lakuma an tantaliqa fatulqiya anfusakuma haitsu kuntuma minan nar fayantaliqani fayulqi ahaduhuma nafsah fayaj'aluha alayhi bardan wa salamah wa yaqumul akhar fala yulqi nafsah fayaqulu lahu ar-rabb 'azza wa jalla ma mana'aka an tulqiya nafsak kama alqa sahibuk fayaqul ya rabb inni la arju an tu'idani fiha ba'da ma akhrajtani fayaqulu lahu rabb laka raja'uk fayudkhilani jami'an jannah birahmatillah atau kama qal. Hadis dhaif rawahu Tirmidzi. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menceritakan tentang dua orang yang dok kena azab di dalam api neraka. Cerita ni cerita ke depan, future. Cerita ni cerita yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masa depan. Waktu tu cerita dia, Nabi kata dalam api neraka ni ada dua orang lelaki-lelaki yang depa ni kena rendam dalam api neraka. Ishtadda siyahuhuma, depa kena azab. Yang mana dua orang ni kena azab, depa ni meraung lebih daripada orang lain ni. Orang lain pun kena azab ya, tekak bunyi adui, menyerit sikit-sikit betul Depa ni teriak meraung sampai tak berhenti-berhenti. Jadi perangai ataupun menjerit depa ni duk meraung dua orang ni, dia menarik perhatian Allah Subhanahu wa taala. Sampai Tuhan kata kepada malaikat, Tuhan kata apa pasal dua orang ni lebih daripada orang lain, apa pasal? Bergeluar lebar. Tuhan kata kepada malaikat, falamma ukhrija, ketika mana depa ni dibawa keluar oleh malaikat, bawa depan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sudah tanya depa. Tuhan kata li ayyi syai'in ishtadda siyahukuma. Tuhan kata apa pasal yang hampa dua orang ni menyerit lebih daripada orang lain?
Yang hampa dua orang ni meraung lebih daripada orang lain. Kalau dalam kitab Bahrul Mazi dia kata kriau. Kriau ni duk riau. Bahasa Penang dia kata kriau. Makna dia duk duk ni lah. Orang kata apa, dia duk toyak. Sakan sangat duk menyerit ni lebih daripada orang lain. Qala, maka dua orang ni kata apa? Fa'alna dhalik litarhamana. Dia kata, ya Allah, kami kena azab ni, azab yang cukup sesa. Kami tak tahan. Dan kami menyerit lebih pada orang lain ni pasal apa? Litarhamana. Pasal kami nak dapat belah kesian daripada kamu, ya Allah. Macam budak-budak, tuan-tuan sekalian. Budak-budak kalau dia nak satu benda tu, dia buat perangai macam-macam. Dia buat perangai. Sampai kita bermula buat tak erti. Dia teriak selalu, buat tak erti, kita suruh teriak lah. Kata, nantilah bila-bila ayah beli, contoh macam tu, dia nak barang. Tak, dia nak lah tu juga. Sekali dia bergulin lah, dia teriak, lah kali beli. Kan? Jadi dua orang ni pun sama. Duk lah api neraka ni jadi sopa budak-budak. Dah lah terbakar sikit punya sakit, dah lah hangui rentung apa semua. Lepas tu duk teriak melampau-lampau ni. Sampai mereka ni berjaya menarik perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mereka kata fa'alna dhalik litarhamana, dia kata, ya Allah, kami buat macam ni pasal kami nak dapat belah kesian. Tahu yang kata api neraka ni satu benda yang cukup tahu, cukup sesa, kami tak tahan. Qala, Tuhan kata apa? Tuhan kata, inna rahmati lakumah. Okey, Tuhan kata, kalau hampa nak rahmat aku, hampa nak belah kesian aku bagi ke hampa. Aku bagi belah kesian tu, yang hampa mau. Lah ni Tuhan kata, antam taliqa fatulqiya anfusukuma haitsu kuntuma minan nar. Tuhan kata, lah ni macam ni lah. Pergi balik dalam api neraka masing-masing, Tuhan kata. Hampa nak aku kesian ke hampa kan? Pergi balik. Pergi masuk dalam api neraka. Fayantaliqani, maka hadis Nabi dia kata apa? Dia kata dua-dua orang ni bila dengar Tuhan kata aku akan bagi kesian aku ke hamba, mereka pun terima. Dan mereka terima, mereka nak baliklah dalam api neraka. Tuhan suruh. Fayulqi ahaduhuma nafsah fayaj'aluha alaihi bardan wa salama. Dua orang ni, satu orang ni bila dia dengar Tuhan kata pada orang pergi balik, dia pun terus masuk dalam api neraka, tak kata apa. Dia masuk dalam api neraka tu, fayaj'aluha alaihi bardan wa salama. Dia langkah kaki, langkah bendui api neraka tu, dia berasa sejuk api neraka tu. Tadi sebelum dia keluar, dia panas ni sampai tak tahan. Panas ni sampai hancur badan-badan. Tapi bila Tuhan kata, aku kesian kat hampa dua, hampa pergi balik. Dia pun dengar-dengar, dia tak cakap banyak, dia patah balik. Dia langkah kaki masuk dalam api neraka tu, rupa-rupanya bardan, bari ni masuk apa? Sejuk. Dia masuk sejuk satu macamnya. Wassalama, kemudian api neraka ni sudah tak sambang dah. Walaupun duduk dekat api neraka, bahang api neraka tu pun 500 tahun perjalanan, Nabi kata. 500 tahun perjalanan nak sampai api neraka. Kita duduk di sini terbakar dah. Yang ni masuklah api neraka ni, dia tak rasa apa. Salama, maknanya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh tuan-tuan, pasal apa? Rahmat Tuhan, belah kesian Tuhan. Dia bagi belah kesian Tuhan, hang duk tang mana pun tak ada masalah. Wa yaqumul akhar, seorang lagi ni, dia ni ketegang lain macam. Wa yaqumul akhar, dia duduk berdiri tapi tak balik lagi. Duduk berdiri, Tuhan suruh dua orang balik, seorang ni masuk api neraka, yang dia tak berdiri. Fala yulqi nafsah, dia duduk seorang-seorang, dia tak pergi ke mana. Tuhan kata dekat dia, Tuhan kata apa? Ma mana'aka an tulqiya nafsak kama alqa sahibuk. Tuhan kata ni, hang lu tunggu apa lagi? Tuhan kata, bukankah aku suruh hampa dua orang ni pergi berambut orang masuk dalam api neraka? Yang hang duduk di tani buat apa lagi? No, kawan hang dah masuk dah. Hang dah buat apa tani ni? Apa dia jawab kepada Allah? Dia kata, ya Rab. Dia kata, Tuhan, macam ni cerita dah. Dia kata, inni la arju an tu'idani fiha ba'da ma akhrajtani. Dia kata, saya waktu malaikat tarik kami bawa keluar tadi ni, dia berjumpa denganmu ya Allah,
Saya duk harap dalam diri, duk harap sangat-sangat, saya tak balik dah lah api neraka tu. Saya duk ingat macam tu. Saya duk ingat kami duk merong ni dapat belah kesian daripada-Mu ya Allah. Lepas tu kamu kata pula kata kami dapat kesian daripada kamu. Duk ingat saya ni boleh masuk dalam syurga dah. Duk ingat macam tu. Rupanya nak kena patah balik masuk api neraka pula. Dia kata yang ni yang saya tak mau ni. Tuan-tuan tengok ni. Rupanya ada manusia macam ni depan Tuhan. Kan? Macam ni punya ada. Tuhan kata dah hampir masuk api neraka. Dia kata dah saya tak mau dah. Saya duk ingat saya tak main lagi dah dalam api neraka ni. Saya tidak dikembalikan lagi dalam api neraka. Lepas saya keluar, saya nak keluar tu. Oh tu. Tuhan kata prinsip kawan ni. Tuhan kata apa dekat dia? Kalau kita nak kata apa tuan-tuan? Boleh menyepak ke tak? Kan? Hang boleh main keluar, aku kata hang nak kesian, aku bagi hang kesian, ambil balik buang lah. Kan? Lepas tu hang nak duduk buat keras kepala apa lagi? Kita macam tu. Tuhan macam tu dah. Baik, hadis Nabi kata apa? Fayaqulu lahu rabb. Tuhan kata dekat dia. Tuhan kata, laka raja'uk. Tuhan kata, tak apa. Kalau macam tu yang hang harap, kalau macam tu yang hang nak, hang tak mau masuk lagi api neraka. Okey, Tuhan kata. Lah ni hang nak pergi tak mana? Dia kata nak pergi syurga. Tuhan kata, pergi masuk dalam syurga. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Nampak tak? Dia harap nak masuk dalam syurga. Tuhan kata pergi masuk dalam syurga. Dan sebelum tu, Tuhan panggil malaikat tadi. Tuhan kata, wahai malaikat, hampir panggil hak kawan hak masuk dalam api neraka tadi dah, buat keluar dia mai. Dua-dua orang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fayudkhilani. Tuhan buat masuk dua-dua orang itu ke dalam syurga dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hadis ni nak cerita apa kat kita? Yang inilah keadaan api neraka. Keadaan api neraka yang cukup dahsyat. Cuma tuan-tuan jangan duk berharap apa? Duk berharap kata aku kalau jadi orang nombor satu tadi pun okey juga. Kata, kurang-kurang aku masuk dalam api neraka sejuk. Dia kata tu. Kan? Duk dengar tu imam duk minta Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami daripada api neraka. Dia buat tak amin. Dia kata aku nak try masuk api neraka. Janji sejuk. Dia kata. Kan? Tapi hadis tu Tuhan bagi kat kawan ni. Tuhan tak bagi kat orang buat Tuan Syed ni. Kan masuk kena panas. Dia kata apa ustaz baca itu karut muhur aku kena pemuhur lah. Bukan dia hadis tu dia cerita macam tu. Kita jangan duk harap nak masuk dalam api neraka. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kawan dua orang ni pun tak tahan dalam api neraka. Mereka pun minta nak keluar. Sebab itulah kita kena sedaya upaya minta berlindung daripada Allah, dan juga kita buatlah apa saja yang kata amalan untuk nak usaha juga jangan kita masuk dalam api neraka. Pasal azab Allah Ta'ala api neraka ni cukup pedih. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Tuhan kata, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuhan kata, dan tatkala Allah Ta'ala dia bagi seruan kepada kita semua. Tuhan kata, la in syakartum la azidannakum. Tuhan kata, siapa yang bersyukur kepada aku, Tuhan kata. Maknanya apa? Apa yang hampa doa adalah ni, bersyukur banyak-banyak. Hampa ada keluarga, hampa ada rumah, hampa ada harta, hampa ada apa yang orang ada, hampa ada. Cuma hampa tidak semewah orang lain. Yang tu aja. Apa benda yang Tuhan tak bagi dekat hampa, yang Tuhan bagi dekat orang lain? Tuhan bagi orang lain pun boleh makan, hampa pun boleh makan. So bersyukur kepada Allah. Tuhan bagi orang lain ada handphone, hampa pun ada handphone. Cuma handphone hampa tak sama dengan handphone orang lain. Bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan nampak tak? Tuhan bagi keluarga kepada orang lain, ke hampa pun Tuhan bagi. Tuhan bagi boleh berjalan. Hampa ada duit sikit boleh berjalan pergi tempat lain. Yang orang lain boleh berjalan, hampa pun boleh berjalan. Silakan. Tuhan kata, cuma Tuhan kata apa? Bersyukur. Jangan duduk kufur. Pasal apa? Pasal kalau hampa tak puas hati dengan apa yang Tuhan bagi, dengan apa yang Tuhan rezekikan, hampa jadi orang kufur. Hampa jadi orang yang tak puas hati. Hampa jadi orang yang tidak berpuas dengan apa yang Tuhan bagi. So orang yang tak puas dengan apa yang Tuhan bagi, dia kufur. Maka orang yang kufur ni Tuhan kata apa? Wala in kafartum. Kalau kamu kufur, kamu tidak bersyukur kepada Allah, inna azabi lasyadid. Azab aku amat-amat pedih, Tuhan kata. Kalau kena, habis tak boleh buat apa dah. Jadi tuan-tuan, sama-sama kita minta lindung kepada Allah.
Nabi anjurkan kepada kita, dalam satu hari ada 2 kali, 2 tempat Nabi suruh kita minta kepada Allah supaya dilepaskan daripada api neraka. Lepas pada sembahyang subuh, lepas pada sembahyang maghrib, baca Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Baca yang tu. Baca yang tu. Rupa-rupanya tuan-tuan, hak kita duk baca Allahumma ajirni minan nar, benda ni sampai kepada api neraka. Api neraka duk dengar. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, api neraka duk dengar. Kalaulah kata tadi maghrib kita ada berapa orang? Kita ada 20 orang. Duk baca Allahumma ajirni minan nar. 20 tu api neraka duk dengar. Ni baru satu surau. Campur dengan surau duk ada di Penaga ni. Campur dengan masjid punya duk ada. Campur dengan orang kepala batik. Campur dengan Malaysia. Campur dengan dunia ni. Berapa ratus ribu, berapa juta orang yang lepas waktu maghrib duk minta Allahumma ajirni minan nar. Dan benda tu sampai di telinga api neraka. Tuan-tuan, bila sampai di telinga api neraka, yang orang pakai duk minta lindung daripada api neraka. Apa kata api neraka? Ya Allah, tolong tengok saya depa ni, depa minta berlindung daripada aku, maka kau selamatkan mereka ni Allah. Api neraka suruh minta kepada Allah, api neraka minta suruh selamatkan depa daripada dia. Tuan-tuan, hadis ni hadis sahih. Allahu akbar. Sebab tu bila jangan begitu imam baca seorang, kita pun baca ya. Itu imam doa Allahumma ajirna minan nar, kita pun duduk belakang sambil duduk tengok, duduk kira bunga kapet. Tak tahu pasal apa, duduk kira 1, 2, 3 cantik juga nar apa biang api ya, nar ke apa biang api kat depa. Macam tu kan. Rugi kita. Yang tu lepas maghrib. Satu lagi bila? Lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh jangan tinggal. Ustaz, kami lepas sembahyang subuh duduk kelang kabut nak pergi kerja, kata. Jadi macam mana? Sambil mangkir berjalan nak turun tangga tu, kena 7 anak tangga, 7 kali Allahumma ajirni minan nar. Selesai. Sebab benda ni bukan perlu nak duduk depan kiblat, arah kiblat. Dah. Dia bukan macam hadis yang kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang tu kaifiat dan cara dia memang nak kena duduk. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib, baca yang tu 10 kali. Nabi kata jangan berdiri lagi, jangan bercakap dengan orang lagi. Duduk macam mana kamu duduk dalam sembahyang. Yang tu memang nak kena ikut kaifiat dia. Yang tu sunnah. Habis-habis kita dah baca yang tu, kita nak Allahumma ajirni minan nar. Kita dah boleh mangkit dah sambil berjalan. Ni kita tak mangkit. Tarik handphone lu bawa keluar. Apa news baru hari ni? Oh, lembu kawan tu dapat dah. Hilang itu ni. Allahumma ajirni pakai takat tu ya. Allahumma ajirni minan lembu pula jalan tu. Allahu akbar, ya Allah. Tuan-tuan, ni masa kita ni, masa kita tinggal sah, handphone tu di rumah ke apa, tinggal sah. Dah nak bawa mic, bukan ada apa pun. Kita ni bukan menteri pasola yang kira bagi-bagi salam bawa keluar. Apa cerita ni? Orang penaga dah mai cari aku tak ada. Orang penaga pun tak kena hang. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lagi bila tuan-tuan, sebelum daripada bagi salam, selepas daripada tahiyat akhir, jangan tinggal doa ni, jangan tinggal. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Yang tu boleh lah. Jangan tu boleh buruk. Dia tahu Ustaz, saya dalam banyak-banyak neraka, saya nak minta neraka jahannam. Siapa kalau neraka jahannam, saya boleh lari keluar pasal jahannam. Malaikat tak boleh penyepak jepun kat hang pun kira cantik dah. Allahu akbar. Baik. Kesimpulan yang kedua nak abang-abang, kita dimasukkan ke dalam syurga kerana rahmat Allah. Anda nampak tak? Tadi ni 2 orang tadi ni Tuhan kita masuk. Kerana rahmat aku. Kerana bukan amalan kita. Kita masuk dalam syurga kerana rahmat Allah dan bukan disebabkan amalan kita. Boleh faham tuan-tuan? Jadi jangan dulu berasa, ni saya duduk semayang apa semua ni kira duduk nampak syurga di bilik. Dah. Dan itu bukan dia sebagai satu tiket nak masuk dalam syurga. Bukan dia. Semayang ni pasal apa? Yang kita dah buat amalan ni pasal apa? Kerana kita nak dapat rahmat, nak dapat belah kesian Tuhan. Dengan belah kesian tu lah Tuhan bawa masuk kita dalam syurga. Nak kena faham macam tu. Bukan pasal kalau hang semayang aku masuk dalam syurga dah, tuan-tuan sekalian. Bukan. Jangan dulu. Kalau kita rasa macam tu, kita akan rasa apa yang kita dah buat lah ni dah cukup lah dah. Kita akan rasa macam tu. Kita semayang dah cukup, kita puasa dah cukup yang tu.
Kita akan rasa macam tu. Sebenarnya Tuhan suruh buat lagi. Pasal apa? Pasal nak dapat kasih sayang Tuhan ni bukan takat sebatas apa yang diwajibkan ke atas kita. Benda yang disunatkan pun dituntut untuk nak buat. Pasal nak dapat pandangan Allah. Pasal nak dapat rahmat daripada Allah. Bila dapat belas kesian daripada Allah, bila dapat rahmat daripada Allah, sudah pastilah pintu syurga Tuhan buka bagi kat kita. Pasal apa? Ambil masuk. Aku kesian dengan hang. Pasal apa aku kesian dengan hang? Pasal hang atas dunia dulu, hang rajin duk sembah aku, hang rajin duduk dekat aku, hang rajin duk rapid dengan aku. So itulah kelebihan aku bagi dengan hang. Boleh faham tak sekalian? Allahu Akbar. Dia macam lebih kurang kita bekerja. Kita kerja dan juga orang kerja dan juga baik dengan bos. Kan? Kita kerja ni pasal apa? Pasal nak dapat duit gaji, yang tu je. Tapi bos kita tak harap sangat dengan dia. Tapi ada orang yang kerja ni, dia bukan harap gaji sangat. Dia nak tu, bos tu baik dengan dia tu. Ada beza tak tuan-tuan orang ni? Ada. Kira bos nak keluar pergi makan pun duk cari kawan ni lah. Pasal kawan ni baik dengan dia. Walaupun kawan ni bergaji rendah, kawan tu gaji tinggi. Tapi kawan tu kerja ni bukan pasal bos, kerja pasal gaji. So kalau kerja pasal gaji, dia dapat dah belas kesian daripada bos. Tak dapat. Ketika mana mai yang kata anugerah pekerja cemerlang ke apa ke, kawan hak gaji tinggi tadi ni tak pernah duk dapat. Kawan hak gaji rendah dapat. Pasal apa? Pasal tiap-tiap hari muka dia duduk depan pintu bos. Bukan nak suruh tuan-tuan jet bos kan. Bos dapat apa tu sekalian, takat dapat makan roti canai free tu aja. Ni Allah ni. Boleh faham tuan-tuan? Itu pandangan yang macam tu. Baik. Jadi amalan kita tak boleh nak masuk kita dalam syurga, tapi rahmat Allah Ta'ala boleh memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, syurga dan neraka bukan milik manusia. Boleh faham? So Tuhan, atas diri Tuhan, atas kehendak Tuhan, Tuhan nak masuk orang yang semayang pun dalam api neraka, itu hak dia. Dan Tuhan nak masukkan orang yang tak pernah semayang atas dunia ni duk jadi sintang. Tahu tak sintang? Kan, sintaro dia panggil lah ni. Itu bahasa kemas sikit. Sintaro atas dunia ni, kira sintang ni sampai tak tahu nak cakap. Tuhan kata dia masuk dalam syurga, dia pun terkejut. Dia kata atas dunia aku tak pernah duk buat benda baik, duk buat benda jahat. Tuhan kata pergi masuk. Hak kawan ni duk semayang selalu, Tuhan kata pergi masuk lah pergi neraka. Boleh tak boleh Tuhan buat macam tu? Boleh. Pasal apa? Pasal syurga tu milik Tuhan, api neraka tu milik Tuhan. Oleh kerana syurga dan api neraka itu milik Tuhan, kita tidak boleh menerakakan orang. Tu cerita dah. Jangan lu kata hang neraka. Bukan, tak boleh. Pasal benda ni milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi apa yang terbaik? Kalau kita tak boleh menerakakan orang, kita tak boleh nak kata dia ni ahli syurga, nampak bagus, semayang bagus, tak boleh lagi. Pasal life ending dah kita tak tahu macam mana. Jadi yang sebaiknya macam mana? Mendoakan orang sama-sama dengan kita, biar sama-sama masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tu paling baik. Kan? Kita duk minta apa? Duk minta doa lah apa semua. Kan penghujung doa kita tu, walil muslimina wal muslimat, wali jami'il mu'minina wal mu'minat, tu doa tu. Kan bukan kita seorang nak masuk syurga, tapi ke semua orang. Yang kata orang Islam, tak kira lelaki, tak kira perempuan. Yang kata orang beriman, lelaki ke perempuan, sama-sama kita masuk dalam syurga. Yang tu yang Tuhan mau. Kan? Jadi Tuhan nak kita jadi orang yang macam tu, bukan hanya mendoakan diri kita, tapi mendoakan juga manusia-manusia yang lain. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan mukadimah itu memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita buka kitab Tafsir Nurul Ihsan. Tafsir Nurul Ihsan. Kita duduk dalam muka surat 136. Muka surat 136 baris yang ke atas. Baris atas, kita duduk dalam surah Ali Imran ayat 135. Ayat 135. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik tuan-tuan sekalian, kita tahu dan kita pun dengar mengenai ayat 134 dan ayat 133 sebelum daripada malam ni. Telah menceritakan tentang apa? Tentang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kan? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dan juga Tuhan tunjukkan antara tanda-tanda orang yang bertakwa ni siapa? Orang yang gelut buat amal ibadat. Orang yang gelut buat amal ibadat ni, mereka cukup gelut. Mereka cukup berada di frontliner. Mereka berada di barisan hadapan.
Ni yang kata orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa yang Tuhan bagi kat mereka? Tuhan bagi syurga dan juga Tuhan bagi segala isi-isinya. Lueh langit dan bumi yang kata keluasan syurga yang Tuhan bagi. Lepas tu apa tanda lagi mereka ni? Tuhan sebut alladzina yunfiquna fis sarra. Mereka ni suka duk tolong orang. Mereka suka bersedekah. Mereka suka duduk duk bagi tenaga mereka ni sama ada waktu senang ataupun waktu susah. Kan ni orang bertakwa ni tanda dia. Waktu senang boleh tolong orang, waktu susah kadang-kadang payah sikit nak tolong orang. Dia kata aku pun sabun aku nak tolong macam mana? Tak apalah, ada sikit pun sikit, ada sikit tak sikit ambil cari orang lain. Dia kata aku tak boleh tolong orang, dia kata. Nampak? Lepas tu pula orang yang boleh tahan marah. Wal kaziminal ghaiz, orang yang boleh tahan marah. Bukan takat dia tahan marah, bukan takat dia boleh tahan marah, wal afin, dan juga dia boleh memaafkan kesalahan orang pada dia. Kita nak tahan marah ni pun satu benda bukan benda yang ni kan. Oh payah tahan marah ni. Ni ada bercakap ni pun kadang-kadang terbalik kuang ni pun. Dia main pongoi satu macam ni tak guna seduit pun orang kata kan. Apalah sampai tak ada apa. Kan? Allahu akbar. Dia main begitu. Jadi orang pongoi ni tuan-tuan boleh tengok. Bagi kat dia satu rak yang diperbuat daripada plastik, bagi dia pasang tengok. Hak tu nak cari pasal tu. Dia boboh kok no tak kena, dia boboh ni tu lah kali dia pijak, dia bagi patah bang, dia terpuih hati dia lah. Kan rak pula beli di TikTok pula. Macam ada pengalaman. Memang pengalaman saya lah tu, saya cerita kat tuan-tuan. Dia bagi rak, dia beli TikTok, dia boboh dia bagilah yang kata orang kata apa? Panduan tu ada kan, A tangan B, kita pun pibuh A tu pibuh dengan A, kita silap A pibuh dengan Z, kita pibuh lagu tu. Lah kali dia tak dia jadi rak, dia jadi roket. Apa pasal jadi lagu ni? Kita pun nak sangkut, nak buat baju, nak apa, tak boleh. Lain kali kita puasa, perang kata dia patah. Benda plastik. Dia kata yang ni sudah mengundang kemurkaan beta. Kita buat waktu tu. Lain kali kita patah-patah, RM70 jahanam. Kan? Ada tak nak jadi kat tuan-tuan? Ada. Tuan-tuan jangan nak menyeh kat saya seorang, kat tuan-tuan pun sama. Kan lembu kan, tali lembu duk ikan, entah macam mana lembu dia pusing lagu mana, kan dia terbelit kaki, kita pun pelan tak boleh. Buat kono tak boleh, lah kali kena tajam dengan lembu, ambil golok potong kaki lembu. Kan puai hati dia, tali pun tak putih, kaki tak ada. Dia main gitu, dia geram yang pasal yang tu pongoi nama dia kan, tapi bagi kena tempat lah. Allahu akbar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan boleh memaafkan orang. Tuhan sebut pada 134. Baik, kita masuk 135. Firman Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Tu ayat tu dia mula macam tu. Apa maksud dia? Dan segala mereka ni orang-orang, semua orang. Walladzina maksud dia orang-orang. Orang-orang idza fa'alu, apabila kerja mereka itu akan dosa yang huduh-huduh. Maksud dia kerja ni apa? Kerja ni buat. Maksud macam tu. Kan? Syekh kita atau bacaan kitab lama ni dia suka letak kerja tu masuk perbuatan. Kan fi'il. Perbuatan mereka itu akan dosa yang huduh. Huduh ni maksud apa? Dosa ni ada huduh, ada cantik kan? Kan? Dah, dosa ni semua huduh, cerita dia semua tak elok. Cuma dalam perkataan ni huduh ni dimaksudkan sebagai dosa yang besar. Maksudnya tu. Kan? Jadi dosa kecil kurang sikit huduh juga kan, tapi dia tetap dosa. Baik, dia kata mereka itu apabila mereka itu pi buat akan dosa yang huduh, akan dosa-dosa besar. Seperti mana zina, akan berzina. Bila dah berzina tuan-tuan sekalian, bertaubat kepada Allah, selesailah. Kan yang tu aja. Tapi duk bangga, duk cerita kat orang apa semua ni. Ataupun zalim mereka itu akan diri mereka itu sendiri. Buat zalim kat diri sendiri. Zalim ni apa tuan-tuan? Zalim ni lawan dia adil. Adil ni apa? Adil ni meletakkan satu benda pada tempat dia. Tu maksud dia. Kalau zalim ni meletakkan satu benda pada bukan tempat dia. Tuhan suruh kita main surau semayang. Tiba-tiba kita main surau, kita tak semayang. Kita kira duk berapi hayang. Dia petak depan tu ya. Pasal di rumah tak ada ayam. Kan? Dia pun main tengah malam, dia balik. Orang kata ayang tuan-tuan ambil yang semayang. Kan? Dia tak kira, dia tak yang semayang, tak semayang. Dia tak rumah aku tak ada. Dia tak aku berak pun 3 hari tak basuh. Dia fikir aku tu. Kan jadi macam mana? Hang zalim. Pasal apa? Pasal ayang tu bukan untuk hang. Untuk orang yang ambil ayang semayang. Main nak semayang disuruh. Contoh dia macam tu. Letak satu benda pada bukan tempat dia, itu zalim.
Boleh nak? Baik. Jadi siapa yang zalim ni siapa? Orang yang zalim, orang yang buat benda yang Tuhan tak suruh. Orang yang buat benda yang Allah Ta'ala larang. Itu orang-orang yang zalim. Baik. Apabila mereka buat dosa, apabila mereka buat benda-benda yang Tuhan larang, dengan kerja yang kurang daripada yang tersebut itu. Kurang ni maksud apa? Dosa kecil. Yang tadi ni dosa besar. Sama juga. Siapa yang buat dosa kecil pun sama juga, seperti melihat perempuan. Dia buat ni kan, melihat perempuan. Tapi perempuan ni tuan-tuan tulis betang tu, kecuali bini sendiri dan anak-anak, dan juga yang mahram bagi kita, yang tu boleh tengok lah kan. Yang tu tak boleh tengok kacau Kalau saya berhenti dekat ni, kata malam ni bini kata apa, abang marah kat saya kat pasal apa tak tengok. Saya langsung, tak dengar ustaz baca apa tadi. Ustaz kata hantar tengok perempuan, dosa hantar dah mampu bini kita kan. Tak pun periuk nasi dekat atas kepala kita. Dia cakap banyak, atau ustaz hurai pikul lain, dengar orang tu lena. Dia kata lagu tu kat kita, padam muka kita kan. Maksud dia apa? Duk tengok perempuan yang lain ni, lepas tu mendatangkan syahwat macam dan seterusnya. Nescaya ingat mereka itu akan janji Allah. Bila mereka dah buat, mereka rasa benda ni satu dosa kepada mereka. Mereka rasa benda ni benda yang tak baik, yang tak sepatutnya. Tuan-tuan, benda dosa ni, benda yang tak baik ni, Tuhan dia buat main di hati kita. Bila kita buat, kita rasa bersalah ni. Sebab itulah dalam tasawuf, dia ada disebut sebagai hadisun nafsi. Dia ada lintasan di hati kita. Kita nak buat benda tak elok, sebab kita lintaslah hati ni. Tak boleh ni buat macam ni. Tapi main geram punya pasal. Main pasal kita ni duk geram kat satu kawan ni. Kan duk geram kat dia ni. Tapi kita nak buat naya dekat dia. Aku nak kena buat juga. Buat apa tu? Tapi bakar motor dia. Bawa dah minyak petrol. Pergi cerok dah motor dia ni. Kira nak buka api kerikan tu, nak balik masuk ya. Tapi dia main di hati ni. Tak baik ni buat macam ni. Dia main macam tu. Dia main tu sekalian. Yang kata yang tu nama hadisun nafsi. Dan lintasan tu kata tasawuf dalam ilmu tasawuf. Dia kata main daripada malaikat. Malaikat main. Tapi jelas tu pun setan pun main. Setan main dia. Tapi kalau aku tak bakar motor dia. Dia duk kata motor pun buruk ni. Dia duk betul. Dia lalu motor dia, tepi motor aku dia duk rem. Dia duk bagi bunyi enjin. Dia kata yang ni baru motor, yang hang naik ni. Hang ni serigala dia kata. Dia kata naik serigala. Tuan-tuan, kita pun terbakar, pergi bakar motor dia. Kan tu benda tu dia main. Jadi kita mendahulukan bisikan syaitan, kita bakar motor dia. Tapi kalau kita ikut kata hati ni, lintasan hati yang diberikan oleh malaikat tadi ni, kita nescaya tinggal benda tu, kita lari pergi balik bang. Yang tu ya, kita takkan bakar motor dia. Baik. Jadi orang-orang yang sudah termakan dengan pujukan syaitan ini, nescaya ingat mereka itu. Maksud dia apabila mereka teringat yang mereka buat benda ni salah, akan janji Allah dengan azab. Dan mereka tahu kata kalau buat benda salah ni, Tuhan sediakan azab sikit punya banyak. Azab api neraka ni teruk ni. Apa jadi waktu tu? Fastaghfaru lidhunubihim. Maka segeralah minta ampun mereka itu bagi segala dosa mereka itu. Cepat-cepat beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Itu mula-mula sekali, tuan-tuan. Kita tengah marah ke, tengah duk buat jahat ke, demai rasa bersalah ke apa, untuk kita tak mau sambung benda tu, tak mau continue benda tu, cepat-cepat istighfar. Nombor 2 apa tuan-tuan? La ilaha illallah. Pasal itulah orang tua kita dulu kata apa? Buat mengucap kan? Kita pun mengucap, sebut yang tu ya, bukan yang tu la ilaha illallah lah. Boleh faham tak sekalian? Tu orang tua kita dah. Rupanya tuan-tuan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Hadis ni bunyi macam mana? Kata Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Nabi kata Allah Ta'ala bagi kepada kamu ada 2 perisai. Ada 2 pendinding. Ada 2 orang kata apa? Macam petua. Bila hampa nak buat jahat ataupun hampa dah buat dah. Tapi bila dah buat dah tu, orang kata alang-alang basah kan. Alang-alang basah nak kena bagi basah buang. Dah. Bila teringat tu, sebelum nak alang-alang tu kita teringat. Apa benda kita nak buat? 2 benda. La ilaha illallah, istighfar banyak-banyak. Dan dalam ayat Quran dia kata apa? Fastaghfiru. Maka istighfar. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku buat apa ni Allah? Macam tu. Kan? Nabi kata apa? Ada 2 benda. 2 kekuatan. Istighfar dan la ilaha illallah. Fa'akthiru minha. Nabi kata mintalah ataupun perbanyakkan 2 benda ni. La ilaha illallah dan istighfar kepada Allah. Fa inna iblis qal. Kerana iblis ni
Dia pernah sebut depan Nabi SAW. Iblis kata apa? Ahlaktun nas bidzunub. Iblis kata, kerja aku memang akan suruh manusia untuk buat dosa. Iblis kata, yang tu kerja aku. Daripada dulu lagi zaman Nabi Adam sampai zaman kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, aku mesti suruh mereka buat dosa. Yang tu aja. Aku akan menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Yang tu kerja aku. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Dan aku ni akan hancur. Maknanya kerja aku ni tak jadi. Habis semua perancangan, aku akan rosak habis semua ni. Semua pas kalau habis. Ketika mana mereka berkata la ilaha illallah dan istighfar. Iblis kata macam tu. Bila sebut la ilaha illallah, sebut istighfar, rosak habis perancangan yang dibuat oleh iblis. Falamma ra'aitu dhalik ahlaktuhum bil ahwa fa innahum fahum yahsabuna annahum muhtadun. Dan iblis kata apa? Dia kata ketika mana mereka sebut istighfar dan la ilaha illallah, aku pergi cari jalan kok lain pula. Jalan macam mana? Aku tetap untuk nak bagi mereka jahanam dengan menggunakan hawa nafsu mereka. Kadang-kadang tuan-tuan, orang yang banyak duk berzikir la ilaha illallah ni pun kadang-kadang nakal juga. Cerita dia macam tu, main tang hawa nafsu tak lepas ya. Kan? Pergi rumah kenduri dulu, la ilaha illallah kena sampai 120 kali itu sekalian. Mata duk menyinar tengok periuk. Demi lagi tu, setan sudah demi ikut telinga dia. Setan kata ni tu khalifah ni hantar dah baca banyak nak 120 kali yang tahu dah. Orang banyak 40 ya, dia sampai 120 kali. Dia duduk la. Dia penyang orang tu kan. La, tak habis lagi. Bunyi tu. Orang duduk la ilallah dia. La, tak habis lagi. Tu dengar tu khalifah habis. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tu, dia nampak tu. Apa? Periuk tu. Setan dia kacau pikut tu pula. Siapa duduk istighfar pun sama juga. Kan? Lepas semayang duk astaghfirullahalazim. Kita duk belakang ni astaghfirullah apa banyak kali sangat ni. Syaitan sudah main kacau. Betul sekalian. Syaitan akan kacau. Kan? Jadi syaitan kata apa? Syaitan kata aku akan kacau mereka juga dengan hawa nafsu mereka. Syaitan kata. Cuma dengan la ilaha illallah dan istighfar habis semua yang kata kerja-kerja syaitan ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila buat dosa, itu langkah yang diberikan oleh agama kita dalam Quran. Dia kata nombor 1 apa dia tuan-tuan? Istighfar banyak-banyak. Nombor 2 apa? Semayang sunat 2 rakaat sunat taubat. Yang tu. Kan? Lepas tu yang ketiga apa tuan-tuan? Ketiga ni berjanji kepada Allah, aku tak orang buat dah. Kan? Baik. Wa man yaghfiruz dzunuba illa Allah. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah mereka itu tak ada siapa pun yang boleh mengampuni dosa-dosa kamu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kan tak ada siapa boleh ampun dosa kita melainkan Allah. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan tiada mengekali mereka itu atas barang yang kerja mereka itu dengan dosa, tetapi tinggal mereka itu daripadanya dan mereka itu ketahui sekaliannya bahawa yang dikerjakan itu adalah maksiat. Kan maksud dia apa tuan-tuan? Walam yusirru. Walam yusirru ni orang akan bertaubat dan taubat tu dia takkan lama. Boleh faham tuan-tuan? Taubat tu dia takkan lama. Dia bertaubat ni sekali dia buat pula, dia bertaubat sekali dia buat pula, macam tu lah. Kan? Dia sebab ada hadis Nabi SAW. Hadis Nabi menceritakan tentang orang-orang ni yang ketika mana dia buat salah dan dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun. Dia kata, "Ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah." Tuhan kata apa? "Aku ampunkan kamu." Lepas tu pula duk sat-sat minta ampun pula. Pasal apa? Pasal dia buat dosa pula. Tuhan kata, "Aku ampunkan kamu." Lepas tu duk lepas pada tu buat dosa pula. Lepas tu minta ampun pula. Allah Taala mengampunkan kita. Tuan sekalian, Tuhan ampun. Tuhan bagi dekat kita keampunan. Cuma nak abang apa? Yang tu bukan nak cerita kata apa? Yang kata taubat ni boleh main-main. Bukan macam tu. Cuma dia tahu kata apa? Dia buat dosa, dia tahu kata ada Allah yang mengampunkan dia. Dalam sebuah hadis, yang mana hadis ni tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia kata waktu kami duduk dengan Nabi SAW, kami duduk dengan Nabi, kami memang duk teringat syurga. Tapi bila kami keluar daripada majlis Nabi, kami duduk dengan isteri, duduk dengan anak-anak, duduk dengan kawan-kawan, kami lupa apa yang kami mengaji tadi ni. Lepas tu benda tu Abu Hurairah dia sudah pergi jumpa Nabi SAW. Dia pergi cerita dekat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah,
Dia kata, tadi duduk tadi ni memang kami ni kira duk ingat akhirat aja, dia kata. Tapi bila kami dah keluar daripada majlis kamu, kami lupa. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, kalau kamu boleh kekal macam mana kamu duduk dengan aku tadi ni, la safahatkumul malaika. Malaikat akan pegang tangan kamu, salam dengan kamu sampai bila-bila. Dan malaikat akan ikut kamu sampai ke rumah. Maksudnya malaikat akan duduk dengan kamu. Benda tu biasa, kata Nabi SAW. Cuma yang kata manusia ni, dia ada masa-masa dia. Ada masa dia teringat, ada masa dia kuat, ada masa dia semangat, ada masa dia lemah. Yang tu biasalah, yang kata Nabi SAW. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, cuma Nabi apa? Nabi kata, bertaubatlah kamu kepada Allah. Ada 3 doa yang doa ni sentiasa diterima dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia, yang pertama doa orang yang kaki puasa, kata Nabi. Hadis tu lah. Yang kedua sebab dia, doa orang-orang yang dizalimi. Yang ketiga doa siapa? Doa yang orang mangkit tengah malam dan manusia waktu tu tengah duduk tidur. Nabi sebut macam tu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. So nak bang pakat kita bertaubat ni tuan-tuan, macam mana nak kekalkan taubat ni? Banyak-banyak minta istighfar dan banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Cerita tentang istighfar ni pun saja saya nak kongsikan sikit lagi kepada tuan-tuan. Nabi SAW disebut dalam sebuah hadis. Nabi kata, man lazima, siapa yang melazimkan istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar. Istighfar ni duk tiap-tiap hari duk baca. Target tuan-tuan, satu hari 100, naik pi 200, naik pi 300, tambahlah tuan-tuan. Kita duduk dalam bulan Rejab. Bulan Rejab ni 2-3 bulan ni sampai bulan Ramadan. Kan istighfar banyak-banyak. Nabi kata, barang siapa yang istighfar kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala farrij hammah. Tuhan, nombor 1, Tuhan akan buang sifat bimbang dalam diri dia. Takut. Betul lah ni takut. Betul tak? Kita takut. Takut diri kita ni. Kita takut anak-anak kita. Kita takut keluarga kita. Demai takut macam-macam. Sembang orang pun rasa risau, rasa bimbang. Tentu nak tinggal rumah, main kuliah lama-lama pun duk teringat di rumah tu macam mana tu. Kan, duk dengar tu di Lahang Kepang, dengar di mana-mana tu ada kes orang pecah rumah lah apa semua. Kita risau, tuan-tuan sekalian. Takut. Lepas tu kita pula ada anak kecil, nak hantar anak pergi mengasuh. Kita kerja, suami kita kerja, hantar-hantar anak pergi mengasuh. Duk dengar pula tu, tempat-tempat mengasuh tu. Macam mana mereka duk jaga lebih kurang anak kita. Main duk mempai-mempai macam tu aja. Lepas tu anak tak makan, mereka jolok juga masuk dalam mulut makan. Sampai tersedak budak ni. Sampai mati macam-macam. Tuan-tuan sekalian, kita berasa takut. Dia main takut ni. Jadi takut ni kita nak buat macam mana? Minta banyak-banyak kepada Allah. Antara dia apa? Istighfar, nombor 1. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 2, Tuhan kata apa? Tuhan akan memberikan keluasan kepada kita daripada masalah-masalah. Ada masalah macam-macam. Masalah keluarga, masalah kawan-kawan, masalah orang kampung, masalah macam-macam. Di tempat kerja, masalah tempat kerja. Di rumah, masalah di rumah. Macam-macam lah. Kita buat kerja apa ni, masalah di tempat kerja kita. So, kalau banyak-banyak istighfar, Tuhan bagi makhraja, Tuhan bagi jalan keluar kepada kita. Yang ketiga, apa yang kita dapat tuan-tuan sekalian? Razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Tuhan bagi rezeki dalam keadaan tidak disangka-sangka. Kan? Jadi nak buat apa? Istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham tuan? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ulaika jazaohum maghfiratin min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Dan bermula mereka itu, balasan mereka itu keampunan dosa daripada Tuhan mereka itu, dan beberapa syurga yang mengalir daripada bawahnya segala sungai-sungai, dan juga kekal mereka itu di dalamnya selama-lamanya manakala masuk mereka itu ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janji Allah. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan sebaik-baik syurga itu dia sebagai upahan. Nampak tuan sekalian? Allah Ta'ala sebut. Tuhan kata apa? Syurga ni bukan aku balas pasal hampa buat benda baik. Bukan macam tu. Syurga ni sebagai upah saja kepada hampa tu. Hampa masuk dalam syurga pasal rahmat aku. Kan Tuhan abang macam tu. Dan sebaik-baik syurga itu sebagai upah segala orang yang mengerjakan taat. Nampak tak? Maknanya apa? Hampa buat taat itu, aku balas ke hampa. Aku nak balas apa? Aku balas syurga. So atas aku lah, aku nak bagi ke neraka ke, aku nak bagi hampa, yang tu atas aku. Kan? Bukan disebabkan hampa buat amalan, hampa dapat syurga. Bukan dia macam tu. Kan? Itu hanya sebagai upah kepada orang
orang yang mengerja taat itu, dan ini upahan, maka sabarlah olehmu. Dan turun ayat ini ketika pecah belah dalam peperangan Uhud. Tuan-tuan ingat peperangan Uhud tu macam mana? Kan kita habaq kat tuan-tuan sekalian ni. Ingat balik, perang Uhud ni dia berlaku pada hari Sabtu, pada 7 Syawal ataupun pada 11 Syawal tahun ketiga Hijrah. Kan? Dalam peperangan Uhud tu berlaku di antara tentera Islam lawan dengan tentera kafir Quraisy. Dia sebagai tindakan ataupun sebagai satu balas dendam puak-puak kafir Quraisy ni yang depa ni kalah teruk dalam peperangan Badar. Kan? Dan disebut sebagai Uhud. Dalam peperangan Uhud ni pasal apa? Pasal dia berlaku di Bukit Uhud. Di satu tempat yang bukit tu nama dia Bukit Uhud. Islam ada 1,000 orang tentera Islam. Tentera kafir Quraisy ada 3,000 orang. Tapi 300 orang sudah patah balik. 300 orang sudah terkena hasutan daripada golongan munafik. Tuan-tuan, 1,000 orang pergi ni. Tiba-tiba 300 ni besar. Bukannya sikit 300 ni. 300 kalau buat nasi talam pun teruk kita nak basuh. Yang kata 300 patah balik. 700 orang yang pergi nak lawan pula dengan 3,000 orang. Tuan-tuan bayangkan. Tadi kalau kata 1,000 pergi ni bolehlah seorang ambil 3 orang. Tapi main dengan 700 saja pergi ni nak kena tukar. Lepas tu pula apa jadi tuan-tuan sekalian? Yang kata dalam peperangan tu antara dia ada sifat tamak di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang ikut waktu tu. Nabi dah habaq hampa duduk atas Bukit Uhud tu, hampa jangan turun lagi. Sehingga hampa dapat siren, hampa dapat arahan daripada aku baru hampa turun. Jadi bila sahabat Nabi pakai duk tengok nampak macam kita dah menang dah. Kalau kita tak turun, kita tak boleh apa kat kita tu, depa pakai duk beda harta peperangan, harta rampasan peperangan, ghanimah tu. Baik kita turun buat. Jadi 50 orang adu atas tu mereka sudah turun. Bila mereka sudah turun, Bukit Uhud sudah diambil alih oleh tentera kafir Quraisy. Allahu Akbar. Jadi kelam kabut habis waktu tu. Sampai Nabi SAW patah gigi Nabi. Ni cerita Uhud ni. Jadi tuan-tuan, dia nak suruh kita cek balik ataupun tengok balik ibrah Uhud tu. Maksud dia apa? Dengar satu arahan sudah. Jangan buat banyak arahan. Lagi mana arahan tu tak sampai mereka kita continue kerja yang kita dah buat. Kan? Yang tu satu. Yang kedua, kena bersatu. Kena bersatu. Jangan atas tu bercakap kau lain, jangan di bawah bercakap kau lain, saya belah sana cakap kau lain, habis. Tuan sekalian. Kan? Rumah kenuri pun tadi dah kita ada. Kenuri tadi kan. Kalau kenuri ni banyak kepala, habis. Dia jadi cacah merebah habis. Kan hak kau ni kepala kau ni kepala kau ni. Tuan rumah dia tak mahu tahu aku bagi gambar apa buat lah. Kan mana kepala ketua bentara apa buat lah macam mana. Hak ketua kepala bentara ni pun dia ada 3 kepala punya dua dah. Kan kepala kedua yang lain kepala belum jadi cacah merebah habis. Orang pipi nak pergi makan apa dia taruh makan apa balik orang kata makasih gandang. Oh lagu tu. Tak naya tuan sekalian. So kalau ada satu kepala alhamdulillah pakat berjalan kenuri semua cantik, tak ada masalah apa. Dan yang terakhir dia kata apa? Dia nak abang kat kita banyak-banyak bertawakal kepada Allah. Kemenangan ni datang daripada Allah, bukan daripada kerja keras kita. Okey? Baik, kita berhenti dekat tu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada ni kita akan masuk ayat yang ke 137. Kan? Fasiru fil ardi. Tapi tuan-tuan tanda tu qad khalat min qablihim. Qad khalat min qablikum sunan. Ayat dekat tu. Kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita insya-Allah. Baik, kita berhenti dekat tu. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan, ketelanjuran diri saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.